Tan Sri Speaker, saya ucap terima kasih kepada Yang Berhormat alukan pantun. Saya biar Yang Berhormat Pontian jawab bagi pihak sebab dia raja pantun daripada parti saya. Tan Sri Yang Di-Pertua, untuk maklumat semua ahli berhormat, dalam usaha untuk membantras jenayah penipuan dalam talian, kerajaan telah pun mengambil langkah proaktif dengan membuat pindaan ke atas kanun keseksaan dan kanun tata cara jenayah bagi menangani kes jenayah cyber, khususnya mengenai kes penipuan kewangan melibatkan penggunaan akaun Kaldai yang semakin meningkat. Sebagaimana ahli-ahli yang berhormat sedia maklum, pindaan kepada kanun keseksaan melalui Seksyen 424A, 424B dan 424C antara lain telah memasukkan peruntukan baru berkaitan kesalahan mana orang yang membenarkan bank akaunnya digunakan oleh orang lain tanpa kuasa yang sah atau maksud yang sah bagi menangani isu akaun Kaldai. Bagi menjawab persoalan yang berhormat secara spesifik, berkenaan sekiranya bank akaun yang digunakan merupakan akaun yang didaftarkan oleh sebuah syarikat, berdasarkan Seksyen 11 Kanun Keseksaan, perkataan orang telah ditafsirkan seperti yang berikut dengan izin. Persons, the word person includes any company or association or body of persons, whether incorporated or not. Selanjutnya, Seksyen 3 Akta Tafsiran 1948 dan 1967 pula mentafsirkan perkataan orang seperti yang berikut dengan izin. Person includes a body of persons, corporate or unincorporated. Sehubungan dengan itu, perkara yang dibangkitkan oleh ahli yang berhormat telah pun ditangani melalui pindaan yang dibuat kepada kanun keseksaan memandangkan takrifan orang termasuk juga syarikat ataupun mana-mana entiti korporat. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Baik, Kota Melaka, silakan. Terima kasih Tan Sri Speaker, terima kasih kepada Menteri atas jawapan yang diberikan untuk memberi satu penjelasan supaya semua pihak faham tentang akta tersebut. Menteri, kalau zaman nenek moyang kita, atuk kita, kita simpan wang di bawah katil. Tapi zaman sekarang kita simpan wang di bank. Sebab itu lebih selamat. Kecuali bagi ahli politik yang tidak jujur, yang dapat wang yang tak halal, dia simpan dalam kondo, dalam safe house. Itu dia tak jujur, dia simpan wang tunai. Tapi bagi kita orang biasa, kita simpan di bank. Lebih selamat. Akan tetapi apa yang kita lihat pada hari ini, wang yang kita simpan dalam bank tu nampaknya tidak selamat lagi. Di mana kalau kita lihat kepada sindiket scammer online ini, dia ada dua jenis mangsa. Satu ialah mereka yang kecuaian sendiri, tetapi ada lagi satu jenis ialah kerana sistem yang ada itu memberi ruang kepada sindiket tersebut breakthrough dan telah mengambil wang mangsa. Saya bagi satu contoh Menteri. Baru-baru ini saya terima satu aduan. Pagi-pagi pukul 4.30, dia dapat mesej daripada bank mengatakan phone yang dia ikat kepada akaun bank dia telah tukar kepada phone yang lain. Dia guna iPhone tetapi bank maklum kepada dia, dia sudah tukar gunakan Vivo, phone Vivo. Tetapi dia tak terima apa-apa OTP untuk tukar phone yang baru. Dan lepas tu bank kata, dalam masa 12 jam, kalau anda tukar handphone yang baru, maka 12 jam ialah cooling period, tidak ada transaction. Akan tetapi, dalam masa 4 jam saja, pagi-pagi pukul 4.30, mangsa tengah tidur. Ya, bila dia bangun, 8.30, kurang daripada 12 jam, wang dia telah ditransfer keluar, pergi ke akaun sindiket. Jadi dalam hal ini, saya ingin tanya kepada pihak kementerian, adakah pihak kementerian ingin mengenakan tindakan ke atas bank kerana kecuaian mereka? Adakah ruang undang-undang keselamatan dalam talian ini juga akan mengenakan syarat yang ketat untuk mengawal bank, digital platform dan juga telco company, supaya mereka juga bertanggungjawab? Ya, terima kasih Menteri. Baik, silakan. Menteri. Tan Sri Speaker, soalan yang berhormat Kota Melaka tanya tu memang banyak soalan ditanya oleh rakyat. Sebab sebenarnya
mereka yang dikatakan scammer ni Tan Sri Ketua, dia bukan saja jenayah telekomunikasi, tetapi jenayah e-kewangan, love scam, jenayah e-dagang, pinjaman tidak wujud, pelaburan tidak wujud. Tapi yang mana yang Berhormat Kota Melaka cakap tu ialah di mana data kita yang kita guna bank, yang kita percaya pada bank, data tu boleh diambil ataupun dicabuli oleh pihak ketiga. Itu yang menjadi isunya. Saya tak boleh jawab, Menteri Kewangan kedua belakang dia pakar bank. Saya pakar undang-undang, dia pakar bank. Tapi saya dimaklumkan oleh Bank Negara, dia ada apa yang disebut 997. Yang pertama sekali perlu dilakukan ialah menentukan bahawa duit itu tidak melayang. Katakan kita bangun 4.30, 4.35 kena cepat-cepat tekan 997. Betul tak Yang Berhormat? Saya pun pernah kena tipu 3 pagi, kucing saya kejut. Terperanjat saya 3,000 hilang, tapi dapat balik duit lah. Isu dia Yang Berhormat, ini sedang berlaku. Betul lah, love scam dan sebagainya saya sebut yang beratus-ratus bilion yang kena tu ialah pihak ketiga yang kita kenal tak kenal. Ini data bank. Jadi mungkin Yang Berhormat ahli parlimen boleh berbincang sama ada perlukah sistem insurans yang lebih ketat kepada bank-bank ataupun industri yang memegang duit kita. Pertama. Kedua juga saya melihat bahawa dengan adanya Kementerian Digital yang diwujudkan oleh Kerajaan Madani oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke-10 menunjukkan memang masa depan negara kita memang semua ke arah digital. Jadi itu sebab kepekaan ini sangat perlu bagi kita sebagai ahli-ahli parlimen, dan insya-Allah pada sesi ini kita akan wujudkan undang-undang jenayah dalam talian selepas bajet supaya pelbagai perkara dapat kita sama-sama berbahas dan luluskan. Terima kasih Tan Sri Speaker. Ya, silakan. Tan Sri Yang di-Pertua. Penjelasan saya yang saya dengar tadi ini berkenaan dengan usaha yang telah dibuat berkaitan dengan pindaan undang-undang kanun keseksaan. Apa yang dapat kita pastikan di sini persoalan saya pada aspek pencegahan. Sejauh manakah langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi ataupun membendung kebocoran data maklumat yang melibatkan pemegang-pemegang akaun. Itu perkara yang perlu diberi perhatian. Soalan yang kedua, apakah langkah khusus untuk nak mencegah ataupun nak membendung modus operandi yang dilakukan oleh pihak scammer ini? Dan yang ketiga merujuk kepada pembukaan... Yang Berhormat, 2 soalan saya, Berhormat. Silakan Menteri. Lain-lain rangkumkan jadi. Okay. Terima kasih Silakan. Yang Berhormat Jelun. Saya memang tak boleh jawab soalan sebab bukan dalam bidang kuasa saya. Tapi saya boleh cuba jawab secara bertulis lah. Tapi sebenarnya pencegahan bermula dengan diri kita Yang Berhormat Jelun. Kita pun kena berhati-hati. Terutama sekali Yang Berhormat dalam isu love scam. Kalau kita bercinta, ingatkan orang tu wujud, sebenarnya orang tu AI sebagai contohlah. Jadi saya nak nasihat pada semua kita, jangan terlampau percaya sangat dalam sistem sedemikian. Tapi saya cuba bagi jawapan bertulis lah, kalau boleh dibantu oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan kedua dan pakar-pakar Bank Negara. Terima kasih Tan Sri Speaker. Baik, terima kasih.